masih lama sesuai dengan ketentuan. Perempuan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi membenarkan kita, izinkan kita diberi nafas, diberi kekuatan, diberi keringanan untuk kita sama-sama bergerak ke masjid, sama-sama kita merebut pahala, merebut maradhah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Taala masih lagi mengizinkan kita sama-sama dapat kita hidup nyaman pada pagi ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan gerak kerja kita, bangun kita, tidak tanduk kita semua dirahmati dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini insyaallah beberapa minit ini kita akan sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Islam nama saja. Islam tinggal nama, akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, kita lihat sekarang ini memang sudah terjadi ramai di kalangan umat manusia sekarang ini Islam hanya sekadar nama. Ramai di kalangan umat manusia, umat Islam nama saja Islam. Nama Islam tapi tidak beramal dengan ajaran Islam yang sepenuhnya. Orang tidak mahu beramal Islam. Sebab ada Islam ini menyusahkan. Tuan-tuan tengok dalam TV, dalam video, nama cantik Siti Fatimah. Ulang Siti Fatimah. Siti Fatimah namanya. Tapi ada orang yang tidak mahu duduk sembahyang cuma takbir. Sesekali sembahyang, sesekali tidak. Jadi itu hanya sekadar nama. Dulu tuan-tuan pernah lihat untuk zaman 20 tahun lalu, namanya Tuan Haji Kamarudin. Pernah dulu nama kan? Rupanya dia padri besar Asia Tenggara, padri Kristian Asia Tenggara. Pernah sekali dia pernah berceramah di sekolah saya dulu. Dia kata dah keluar, tapi telah tangkap semula sebab dia pembawaannya masih diragui. Katanya dia tak kembali Islam, tapi takak semula masuk ISIS sebab diragui keislamannya. Sebab ada beberapa artikel, beberapa ucapannya masih diragui keislamannya. Wallahualam. Itu namanya, saya ingat itu Haji Kamarudin, bukan bapa jatuh. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nas zaman la yanfa al-islam illa ismuhu wa la yanfa al-Qur'an illa rasmuhu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarrun man tahta adami sama min indihim dakhulul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahu Baihaqi. Artinya daripada Ali Al-Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sudah hampir suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu kecuali hanya namanya. Tuan-tuan, akhir zaman akan ada nanti satu masa nanti nama saja Islam. Namanya Muhammad, namanya Aminah, namanya Ali, namanya Ridwan. Tapi tidak beramal dengan Islam. Rambutnya terdedak, sembahyangnya cuma camping, tak pernah solat. Tak ada lagi lah. Sebab itu ada satu orang kata, akhir zaman ini satu amalan yang akan ditinggalkan ialah yang pertama al-khilafah Islamiyah. Sistem politik Islam itu akan mula-mula dicabut daripada kotak pemikiran manusia orang Islam. Jadi awal-awalnya orang tak nak fikir dalam kenegaraan, tak nak fikir dah politik Islam, tak mau menyusahkan, politik kotor akan ada terbenak dalam fikiran orang Islam seperti itu. Yang pertama Nabi kata akhir zaman nanti orang tak nak dah berpolitik ni sebab dia kotor, menyusahkan, mempecah belah umat, tidak menghilangkan perpaduan dan sebagainya. Itu akhir zaman. Yang akhir
akhirnya orang tidak akan fikir nak solat. Solat susah, mengganggu, tidak produktiviti dan sebagainya. Bila orang tak fikir solat, maka makin hampir dengan berlakunya hari-hari kiamat. Jadi sampai orang itu, sampai masuk orang yang tak fikir solat, maka walaupun namanya Ali, namanya Ahmad, tapi itu adalah tanda akhir zaman. Mereka akan makin hancur, makin lupa langsung untuk Islam. Maka ketika itu sudah masanya untuk berlaku kehancuran alam ini. Tidak ada nama kecuali nama Islam, bukan nama. Apa daripada nama? Nama saja Islam. Cakap tak Islam, janji tak ditepati, cuma janji dicapati je, dan capati. Semua adalah nama saja. Jadi itu tanda akhir zaman yang pertama. Dan tidak tinggal dalam Quran itu kecuali hanya tulisan. Masya Allah. Orang hanya Quran hanya tulisan saja. Baca pun tidak, memahami pun tidak, lagilah nak mengamalkan. Nauzubillah. Betul tuan, jangan lupalah Quran. Satu hari sekali kena baca sikit Quran. Sebab ini adalah kalam Allah yang tidak akan berubah selama-lamanya. Sampai hari kiamat inilah Qurannya. Jangan nanti satu masa kita buka Quran, sekalinya hanya lembaran putih kosong. Tengok bilik satu persatu, hanya kertas kosong. Tuan-tuan pernah jadi dulu kan? Saya dulu masa umur kan 3 nak baca Yasin. Sebelum Yasin, lepas Yasin dia baca Quran. Memang terjadi. Jadi tengok Quran memang dibaca setiap minggu. Setiap majlis baca Quran. Tiba-tiba pada malam tersebut, malam Jumaat, kami salah ada 3 ke 4 muka surat yang putih kosong. Jadi itulah berlaku tanda-tanda bahawa kiamat makin hampir. Jadi maksudnya itu Allah nak tunjukkan. Sekalinya adalah orang kata ini salah cetakan, ini salah KBM, ini salah orang. Tapi sebenarnya Quran ini dibaca setiap malam, setiap minggu ada program, dan rupanya memang ada yang Quran telah hilang daripada tulisannya. Jadi Nabi kata akhir zaman nanti Quran hanya pada tulisan saja. Orang tak baca. Jauh lagi nak faham, jauh lagi nak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Quran sebut banyak dalam kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu khudhu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk dalam Islam ini, dalam selamat ini keseluruhan. Satu daripada kecil sampai ke tua, daripada kecil sampai ke besar-besar, semuanya dalam Islam. Kalau tak ambil, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau kita ambil cara hidup Islam, maka kita ambil langkah-langkah cara hidup step by step daripada Syekh. Siapa Syekh? Syaitan. Orang panggil Syekh Kabir, padahal Syekh Syaitan. Jadi sebab itu di dua tu kan, Nabi Allah Ta'ala Islam suruh kita ikut Islam secara keseluruhan. Bila kita tak nak, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dia akan akan ikut langkah-langkah syaitan. Nampak dua je. Yang lepas apa? La isyarakum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah. Kalau tak syukur, apa? Tak. Wala kafartum inna azabi lasyadid. Dia dua pilihan. Syukur, Allah akan tambah. Kufur, akan bagi azab. Inna azabi lasyadid. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam Quran banyak. Semua dalam kita ni dalam Quran tak ada terpisah, tak ada terhilang, semua dalam Islam. Dalam Quran dah sebutkan cara hidup kita dalam Islam ini. Sama ada
kecil perkara sampai politik, bernegara, semua dah disebutkan dalam Al-Quran Karim. Disarahkan oleh Nabi SAW dan dipujikan lagi oleh para alim ulama kita, ulama siasat dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam akhir zaman nanti terlihat Islam, Quran ini hanya ada tulisan saja. Quran banyak ini tak ada rak-rak saja, tak pernah buka pun. Tak pernah buka Quran. Nak buka bila baca khatam Quran saja. Diperdebatkan dan dipertandingkan untuk siapakah menang dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Lepas itu tutup. Jadi insya-Allah kita ni masih lagi lah, alhamdulillah sekarang ni masih lagi ramai yang hafiz Quran. Satu masa nanti yang hafiz akan orang matikan, tinggal yang tak hafiz. Yang tinggal dalam cabut-cabut ini kan. Sebab itu kita kena jaga Quran insya-Allah. Yang ketiga, masjid-masjid mereka tersegar indah. Wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Tetapi kosong daripada hidayah. Ini pun satu. Nabi kata akhir zaman nanti Islam ni tengok masjid cantik, lawa, indah. Cantik macam mana? Masjid terapung. Macam mana? Tu masjid Kristen. Masya-Allah, Kristen dah. Dulu kita tak tergambar macam mana masjid dibuat dari Kristen. Zaman Nabi masjid apa? Pelepah taman. Lantai apa? Lantai para pasir. Tiang apa? Tiang pokok taman. Sekarang ini nanti diimarahkan, dibesarkan. Tapi kita ingat Nabi kata akhir zaman masjid cantik, masjid indah, tapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada problem sumber manusia. Tak ada problem nak menegakkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah tak ada, kurang. Makin sikit. Minggu hari lepas saya pergi jemput ceramah Muhammad Rasul di sebuah masjid di belah Kulintan. Dia kata, saya tanya Pak Imam, ni kuliah berapa kali seminggu Pak Imam? Adalah sikit Ustaz. Berapa kali? Adalah sikit. Berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau surau tu boleh lagi lasius kan. Kalau masjid kuliah sebulan sekali, maka tengok masyarakat ni pula macam mana. Masyarakat ni akan berlaku sembahyang subuh 5 orang, zuhur 3 orang. Masya Allah. Itulah faktor-faktor. Sebab orang hanya tak sembahyang ke masjid, solat je. Itu je. Masjid hanya solat je. Tak lebih dari itu. Sedangkan masjid ni adalah satu one-stop center. Dijadikan satu tempat untuk buat semua aktiviti, lebih-lebihlah untuk ilmu. Mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masjid tuan-tuan kuliah sebulan sekali, Masya Allah, itu sedih tu. Memang sedih. Di mana Pak Imamnya wax tuek tu. Pak Imam ni dah tua dan kadang-kadang pakor semua dah roboh. Itu je. Pakor dah roboh, itu pun jadi imam lagi. Macam mana itu je yang terbaik. Kita tegurlah sikit. Beritahulah, cuba ikhtiarkan. Aktifkan balik masjid dengan pelbagai kuliah, dengan pelbagai ceramah, pelbagai aktiviti kemasyarakatan untuk kita hidupkan masjid ini. Jadi masjid ini kan satu sumber, satu tempat untuk berjamaah, bergabung, berhimpun dan berbagai program kita boleh buatkan. Tetapi masjid cantik indah, tapi kosong hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita jika masjid, yang amalkan masjid kena buat sesuatu. Masjid bukan rumah, masjid bukan tempat hotel, tapi hotel untuk dibawa ke hari akhirat. Masjid dijadikan untuk imarahkan, untuk semua orang dapat pahala, dapat semangat, dapat manfaat daripada masjid ini. Sebab itulah Nabi SAW sampai ke Madinah, pertama sekali bina
masjid dulu. Dia Nabi tak terfikir macam mana nak pergi hospital. Macam mana nak pergi kedai kopi. Macam mana nak buat teh tarik kopi 4 belah. Tak ada. Tapi Nabi sampai ke Madinah, masjid itu difikirkan. Dibina Kubah. Kubah itu untuk himpunan umat Islam di Madinatul Munawwarah. Tapi akhir zaman Nabi kata pun kosong dari hidayah. Tapi masjid teruk lagi bila jadi sumber perpecahan umat. Masjid adalah tempat berbalau. Masjid adalah tempat bergaduh. Nauzubillah. Cuba kita kurangkan pergeseran. Cari titik pertemuan. Jangan kita gali, kita korek titik perbelahan. Itu yang lebih afdal. Kita cari titik pertemuan dan persamaan. Mungkin ada persamaan, mungkin ada perpisahan. Jadi sebab itu kita mana boleh duduk sekali bersama-sama untuk memajukan masjid, untuk imarah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, ulama'uhum syarrun man tahta hadimis sama. Nabi kata ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang di bawah gunungan namun langit. Daripada mereka mempunyai fitnah dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Alhamdulillah. Dan ulama warasatul anbiya wal anbiya la yarithu dirhaman wa la dinaran walakin yarithu ilma. Ulama itu bukan seperti Nabi. Kalau ulama tak waris Nabi, tak berperangai macam Nabi, maka dia bukan ulama, dia ulul dalam sebab. Sebab itu Baqarah ayat 207. Sebab itu sebutkan disebutkan bahawa antara ciri-ciri ulama yang soleh. Surah Al-Baqarah ini 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Tengok antara ciri-ciri ulama yang soleh. Ulama akhirat adalah yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut Allah adalah ulama. Takut Islam tak tegak di bumi Allah. Takut Allah tak ridha segala kerja kita. Takut Allah Taala murka kepada fatwa, ucapan ataupun apa yang kita ucapkan. Itu adalah ulama yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar kalah dunia, jangan kalah di hadapan akhirat, di hadapan Allah Taala nanti. Itu antara ulama, ciri-ciri ulama yang pertama ialah takutkan Allah Subhanahu wa taala, bukan takut dengan manusia. Yang kedua, dalam Quran juga sebutkan syariat diutamakan. Ciri ulama yang soleh, ulama akhirat adalah syariat kena utamakan. Bukan dunia menjadi keutamaan. Apa pun kena syariat diutamakan. Bagus. Alhamdulillah sekarang ni kan, yang cuba agung kita belum naik tak menunjukkan, memilihat, mentafsirkan Islam setakat mana mampu di jalan. Diasingkan antara lelaki perempuan, walaupun menteri, walaupun PM, walaupun kabinet, asingkan dulu lelaki perempuan. Itu cara-cara untuk mengutamakan syariat. Kita asingkan. Sebab apa? Sebelum ini terlihat memang betul. Lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Duduk sebelah-sebelah. Sebelum-belum ni. Alhamdulillah bila cuba agama baru naik, cuba asingkan dulu lelaki perempuan. Boleh tak hidup? Boleh. Jumpa nak bini? Jumpa. Kenal tak bini? Kenal. Bukan tak kenal pun kan. Asing. Jadi itu antara syariat diutamakan. Alhamdulillah. Jadi itu antara ulama-ulama, mungkin di bawah pimpinan ulama, dia mengaji lama, belajar, panggil kuliah-kuliah di istana, mendalami agama Allah Ta'ala, panggil ulama-ulama itu belajar agama dalam Islam. Jadi itu ciri yang pertama. Yang kedua ialah syariat kena diutamakan berbanding pada urusan dunia. Yang ketiga, ulama itu adalah prihatin
urusan manusia. Prihatin umat Islam, kena lihat. Bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi tengok orang lain, tengok jamaah, tengok kampung, tengok masyarakat. Sebab ulama ni tuan-tuan bukan hanya berzikir di masjid, bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi dia adalah menyelamatkan umat. Sebab itu Nabi tuan-tuan, kita tengoklah kalau kita fikir balik, apa susah-susah. Kalau lepas semata-mata macam Nabi ni duduk di Mekah, duduk di rumah, berzikir, mengaji, berpuasa. Tidak. Nabi sampai sanggup meninggalkan Mekah untuk ke Madinah kerana umat, kerana arahan Allah Ta'ala, kerana untuk melihat Islam, the way of life, untuk melihat Islam secara kafah, keseluruhan sekali. Kalau semata-mata di Madinah, boleh dakwah secara serius, secara sembunyi je, boleh. Tetapi nak cerita Islam itu global semua, jadi Allah perintahkan Nabi SAW ke Madinah untuk nak tunjuk bahawa Islam ini the way of life, satu cara hidup keseluruhan sekali. Sebab itu umat keutamakan, bukan pada pribadi masing-masing. Yang keempatnya, antara ciri ulama soleh ialah takut amanah Allah Ta'ala. Dia adalah memegang amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam. Nabi kata, "Qul haq wa la ilaha, katakan benar walaupun sakit, walaupun pedih." Kena sampaikan juga, walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun tak sama dengan fikrah pemerintah, tapi kena sebut juga, kena betulkan juga, kena terangkan juga. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dulu saya ingat lagi antara ulama masuk Syekh Al-Jum'ah, dia sama pemerintah. Dia kata orang bersama Dr. Aziz, Dr. Mursi ni, semua darah mereka halal, boleh tembak, boleh dibunuh. Itu mufti ke, maksudnya mufti Mesir. Dia bersama dengan Sisi. Dia kata orang menentang Sisi ni adalah orang Al-Ghurab, pemberontak, boleh dibunuh. Sedangkan mereka tersebut ikhwan muslimin, orang yang hidup bersyariat, menegakkan syariat, maka sampai keluar fatwa seperti itu, maka menyebabkan masyarakat banyak ditangkap, ikhwan muslimin ramai dibunuh, yang dah tak jumpa, hilang daripada dunia, tak tahu di mana sokan, ada yang mati dan sebagainya. Jadi yang keempat adalah ulama adalah amanah, jujur, kena beritahu yang hak, yang batil itu jelas. Jangan pilih. Sebab itu ayat sebut tadi, masuk Islam kafah, keseluruhan sekali. Kalau tidak, wala tattabu khutuwat syaitan, maka kita adalah memilih langkah cara hidup, step ataupun budaya ataupun kehidupan cara hidup syaitan. Itu je. Itu pilihannya. Dunia ke akhirat, syurga ke neraka, Islam ke syaitan, itulah pilihan kita. Boleh Allah Ta'ala bagi pilihan untuk kita. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, zahir batin serah diri kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ciri-ciri ulama. Zahirnya dan batinnya semua diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada untuk dunia. Itulah dulu tentang sekarang ni, tutup guru kita kan, ni Aziz dulu, guru ni Hadi, sampai tak mau duduk di rumah mewah, duduk juga rumah lama, walaupun ada rumah kerajaan, lebih selesa duduk rumah lama, lebih selesa duduk bersama rakyat, sama-sama dengan menjiwai jiwa rakyat. Dia tak nak cintakan dunia melebihi. Dia hubbu dunia ni bahaya. Sebab itu adalah penyakit ulama orang dahulu. Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita cuba usahakan bahawa dunia hanya sementara. Dunia hanya transit, hanya pinjaman. Kita hanya memegang amanah Allah Ta'ala, maka kita jalankan Islam, jalankan amanah kita
jalankan kita punya selagi penampilan ini untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian sebagai keterangan, kalau kita perhatikan keadaan dunia Islam di hari ini, maka tidaklah begitu jauh daripada gambaran yang telah dijadikan oleh Rasulullah SAW ini. Kalau belum sampai, ianya sudah mendekati ke sana. Ulama-ulama yang dimasukkan dalam hadis ini ialah ulama su'u yang berani menjual agama mereka dengan mata benda dunia. Itu ulama su'u. Antara ciri ulama su'u, tadi ulama soleh ada 5, 6. Antara ciri ulama su'u pula yang pertama, cintakan dunia. Dia ada ilmu agama tapi untuk kau keuntungan dunia. Mencari dana untuk kepentingan dunia. Macam orang tak mengaji, macam orang tak belajar agama, habis kroni, adik-beradik, suku zakat, semua jadi jutawan, jadi hartawan, semua harta juta orang kaya, tetapi rakyat masih fakir, miskin. Jadi yang pertama, ciri ulama usul ialah cintakan dunia. Kemudian yang kedua, ulama tidak mewarisi Nabi. Tidak mewarisi Nabi, tak nampak ciri-ciri kenabian. Kita lihat tadi ada ulama-ulama yang bercakap tak beramal, cakap tak sungguh fikir. Jadi itu yang susah. Tengok hukum hakam ikut keperluan semasa. Kita tengok dalam YouTube ceramah ada apa? Dia kata yang pengguna barulah, kata apa? Disebutkan kata zina haram, pelacur haram, arak haram, judi haram, rokok ada 2 barangan. Tengok yang itu tu. Pada tu nak orangnya. Sedap ayat tu, cara penyampaian. Jadi itu. Jadi kita kena mewarisi Nabi. Kita sambutan oleh Rasul, sonok pelayanan Nabi, kita menentang Nabi pula. Jadi kita kena jadi ulama ataupun yang orang yang cintakan Nabi dan kita ikut sunnah Nabi SAW. Ulama kena mewarisi kerja Nabi. Yang ketiganya, ciri ulama sunnah, ulama sudah dimiliki. Dimiliki oleh pemerintah. Keluarnya fatwa, keluar pandangan ikut suasana pemerintah, dicengkam. Mana kena tepat dengan pemerintah. Kalau bercakap, kena ikut pemerintah punya pendapat. Sedangkan ulama soleh adalah rujukan pemerintah. Ulama soleh dalam dirujukan kepada pemerintah. Kalau ada pendapat pencegahan, fardu ilallah wa rasul. Kalau ada selisih pendapat, pencegahan pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Rujuk pada alim ulama. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu tuan sekalian, yang keempatnya ialah terlalu jumud. Itu pun antara ulama-ulama su. Kita kadang-kadang betul mengaji kitab kuning, tetapi kena baca kitab haraki. Kita belajar sirah, betul fiqh sirah, kena baca fiqh sirah, fiqh haraki. Sirah itu untuk umat sampai akhir zaman, bukan hanya sekadar tarikh, hanya sekadar kisah Nabi dulu-dulu habis tutup cerita. Sebab itu sekarang ni ada ura-ura, angin-angin, Allah Alam, kata sirah ni akan dihapuskan, akan dibuang daripada pendidikan sejarah Islam. Sebab sejarah tak ada apa. Sebab itu ulama kena kaitkan sejarah dengan isu semasa. Kisah Nabi, kisah sahabat, tabi'in kena bawa sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dan sebab mereka, Nabi kata qalun nasu qawmi summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum. Sebagai kurun ila kurunku, lepas itu sahabat, lepas itu tabi'in. Nabi kata 3 kurun ini kurun yang terbaik, yang tercantik, yang
yang ideal sampai akhirnya ialah 1924 Mustafa Kemal Atatürk adalah menjatuhkan khilafah Islam di Turki. Jadi itulah antara benda-benda yang kita perlu ingat bahawa kita akhir zaman ini kita kena pegang Islam ni gigi geraham. Abu bin Jawajis buat kokok dengan kokok kita ni Islam ni. Beramal dengan Islam. Daripada kita terjebak terbawa maksiat, terjebak pada orang yang melihat sekular Islam. Nauzubillah. Itu tetap kita mohon Allah Taala beri kekuatan istiqamah dalam bidang Islam, istiqamah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, istiqamah dalam beramal setiap masa, istiqamah kita ikhlas lillahi ta'ala, mardhatillah. Itu yang kita minta sepanjang masa kita, insya-Allah. Jadi cukup hari ini untuk sedikit peringatan dari saya, untuk saya juga dan untuk tuan-tuan puan-puan sesama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kita kalau kita mati pun lepas ni mati dalam husnul khatimah, mati baik-baik, insya-Allah. Wala taqtimu alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan aku ini dalam keadaan dalam keadaan rosak, dalam keadaan yang mati yang tak elok. Nauzubillah min zalik, insya-Allah. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir fi dini wa ta'ala wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa farqana min ba'dihi farqan ma'suma. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wasyuhada'i wassalihin. Maulana wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu salam wa sallallahu سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تكبير.